Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicarakan tentang teori evolusi manusia TEM daripada perspektif sarjana Islam kontemporari. Pertama, pengenalan. Dalam kertas kerja saya, di situ membicarakan tentang fahaman creationism dan evolutionism, iaitu dua fahaman yang saling bertentangan antara satu sama lain. Yang pertama, yang mempertahankan apa yang termaktub dalam kitab suci. Yang kedua ialah fahaman yang mempertahankan teori evolusi manusia. Kemudian lanjutan daripada itu, wujud satu fahaman yang menolak keterlibatan Tuhan dalam penciptaan, iaitu saintism dan atheism. Kemudian fahaman ini telah tersebar luas dan hakikatnya sebenarnya teori ataupun idea evolusi ini ada dalam peradaban Islam, tertulis dalam kitab Muqaddimah oleh Ibn Khaldun, begitu juga dalam pandangan seperti Ibn Miskawih dan Al-Jahiz. Juga ulama-ulama yang lain hidupnya sewaktu dahulu. Kemudian yang terakhir, pengharmonian TEM dan Islam, khususnya dari sudut akidah dalam konteks pendidikan. Kemudian ini laporan Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life mengatakan 56% Muslim menyokong evolusi manusia daripada 22 buah negara Islam. Ini pengajaran teori evolusi manusia dalam sains tambahan, buku teks sains tambahan bab 1 evolusi dan taksonomi. Ini pengajaran dalam yang sains tambahan tingkatan 4. Yang tasawuf Islam ni pun tingkatan 4 yang mengatakan bahawa Nabi Adam AS ni dicipta daripada tanah. Kronologi kisah penciptaan Nabi Adam. Kemudian yang seterusnya dilihat ni pengajaran waktu PKP tu di TV. Kemudian Dr. Muhammad Yusof Osman ada mengatakan bahawa isu sekarang ialah pendidikan kita ni, pendidikan sains berada di satu saluran, manakala pendidikan agama di satu saluran yang lain. Maknanya tidak ada integrasi di situ, maka wujudlah fahaman dualism dalam pendidikan. Kemudian ini permasalahan kajian berbeza pendapat di kalangan sebenarnya ialah pembedaan yang melabelkan dengan label yang tidak sepatutnya kepada pihak penyokong dan penentang dalam isu ini. Kemudian dalam isu ini juga saya dah dapati satu kajian daripada Rosnani tahun 2018 yang mengatakan bahawa sebahagian guru pendidikan Islam tidak mampu mengaitkan sains dan Islam dan akidah di sekolah. Kemudian tiada pendekatan komprehensif menyeluruh untuk mengharmonikan sains Islam dan pendidikan. Kita lihat seterusnya, ini objektif kajian. Menganalisis pemikiran sarjana Islam kontemporari berkaitan TEM, mengklasifikasikan pemikiran sarjana Islam kontemporari berkaitan TEM. Metodologi kajian ialah kajian kepustakaan, dianalisis secara komparatif. Kemudian akhirnya saya klasifikasikan mengikut model-model interaksi antara agama dan sains oleh Ian Bible. Kemudian dapatan kajian, secara ringkasnya idea ini teori ini berasal daripada Darwin dalam bukunya The Origin of Species. Kemudian seterusnya, ini yang kita salah faham. Sebenarnya bukan berasal daripada beruk, tetapi sebenarnya manusia ni jauh lagi sebenarnya berasal daripada letupan Cambrian pada tahun 550 juta tahun dahulu.
mewujudkan organisma hidup dalam laut, di air kemudian naik ke darat. Kemudian ini lagi menjelaskan bahawa bukan berasal daripada monyet, tetapi mempunyai leluhur sepunya. Okey. Begitu juga haiwan yang lain. Ini dalam buku teks sains tambahan kita 4 tadi. Perbezaan antara teori Lamarck dan Darwin. Untuk jelas, Lamarck mengatakan teori pewarisan, iaitu daripada leher zirafah leher pendek ni kemudian jadi panjang leher dia. Okey. Makan masa yang lama lah. Kemudian Darwin pula yang leher pendek ni mati kerana tak dapat makan. Yang hidup sampai sekarang ialah yang leher yang panjang, zirafah. Ni dapatan penyokong dan pekritik kumpulan yang besar lah dalam isu ni. Satu penyokong, satu pekritik. Yang tawakuf lihat terus pada hujah penyokong TEM. Secara umumnya mereka menggunakan bashar sebagai hominid, pak antara, insan sebagai homo sapien. Ini antara hujah-hujah daripada surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran. Okey. Surah An-Nuh, An-Nisa, Al-Imran, Al-Fitar, Al-Hijr, Al-Imran semua menyatakan tentang bagaimana proses teori evolusi itu berlaku. Kemudian jawapan kepada missing link tu yang mengatakan tiada pak antara, tetapi telah terjawab dengan hominid ni. Kemudian pengkritik pula menggunakan juga surah Ar-Rahman, Ar-Rum, Al-A'raf. Okey, mengatakan manusia ni daripada tanah dan mengatakan juga isu ni adalah perkara ghaibiyat. Maknanya tidak boleh kita mempertikaikan. Okay, kemudian yang kedua, Adam ni merupakan perkara isu akidah wujudan Adam ni. Kemudian yang ketiga, teori ni boleh ditikaikan dan perbezaan kromosom manusia 46, chimpanzee 48 dan fosil lebih primitif. Okey, tidak layak bagi Nabi. Ini berkaitan dengan hubungan sains dan agama oleh Ian Barber. Saya dah bagikan konflik, pengasingan, dialog dan integrasi, dan saya bagi setiap nama, setiap satu ni seorang tokoh, Keller, Harun Yahya, Taib, Syekh Azhar dan Syahin. Kemudian ini akhir sekali model yang diberi tu antara 4 tu satu model yang terbaik, iaitu model integrasi. Maka saya letak sini model integrasi kita telah lama wujud di Malaysia berkaitan dengan pendidikan. Okay. Kemudian daripada model pendidikan sepadu Tajuk Arifin hinggalah pendidikan sains tauhidi Khalijah Muhammad Saleh. Kemudian kesimpulannya, hal ini merupakan perkara furuk akidah, boleh berkhilaf, cuma menjaga adab khilaf. Kemudian yang ketiga, perbezaan ini sebenarnya matlamatnya sama, hanya beza cara. Matlamat sama itu untuk membuktikan Allah itu Maha Pencipta, dan keempat, model integrasi sesuai digunakan dalam bidang pendidikan. Pengislaman ilmu sewajarnya diteruskan oleh pelbagai pihak, dan akhir sekali saya mencadangkan ada kajian lanjut berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan amalan pendidik dalam isu ini khususnya. Kemudian responden daripada guru-guru pendidikan Islam sains di bawah KPM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.